hiduplah seperti mana kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat, percayalah, yakinlah Allah sedang melihat. Jadi maknanya sekarang ni melihat Allah Ta'ala ni bererti kata lain adalah ingat Allah. Ingat Allah. Dan ingat Allah ni lah menjadi agenda kita sekarang. Kita nak ingat Allah. Alangkah malangnya hari ini Allah kata dalam surah Sajadah ayat 9, hakikatnya qalilan ma tashkurun, sedikit sangatnya ingat Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah tiupkan roh dan jasad kita, di dalam jasad kita ni Allah bagi penglihatan, bagi pendengaran, tapi sedikitlah yang syukur. Ini ingat Allah, syukur ni ada Allah. Kalau mula pun dah tak betul, agak-agak ujung-ujung memang kita boleh betulkan di pertengahannya, tapi kita bimbang tak betul di pertengahannya, perlukan kehancuran. Bimbang diingatkan dengan cara peringatan melalui ujian yang menyakitkan. Duit ni dunia. Bila dunia, sifat dia tinggal, sifat dia tipu, sifat dia fitnah. Soalannya, kalau kita terus pergi bersandar pada duit, maka kita akan kena tinggal, kena tipu. Itu makhluk atau kejadian. Bila kejadian, ada tak cara melihat makhluk? Ada tak Allah ajar cara melihat? Kan kita sekarang tengah belajar cara melihat, tidak? Jangan tengok duit. Kalau siapa tengok duit, jadi mata di kaedah yang Allah ajar melalui kaedah Tariq Nubuwah. Qra bismi Rabb bikallazi khalaqa. Bacalah bismi Rabb, bismi Rabb bikallazi khalaqa. Nah, cuba tengok ni sedang jemaah mata Allah SWT. Cuba tengok, perhati baik-baik. Cuba tengok. Pertama, kedua, ketiga. Bacalah dengan nama. Dengan nama siapa? Rabb. Nama siapa? Nama yang menjadikan duit. Duit tu kejadian tidak? Ya. Sekarang ni duit kita dah ada nama. Sekarang ni bila kita baca dengan nama yang menjadikan duit, Nabi kata bermula dengan bismillah, dengan nama Allah. Baik, nama Allah ni lafzul jalalah. Itu anchor dia. Nampak? Bila dengan nama Allah, yang lebih khususnya apa? Khususnya adalah rezeki. Okey, pecahan lagi, kaya. Sebab kaitan kaya dengan rezeki ni seringkali dikaitkan dengan duit. Maka ini satu kemuliaan. Allah muliakan kita, yang mana kita ni hina, tapi Allah muliakan dengan tempat yang mulia, dengan majlis yang mulia, dengan amalan yang mulia. Alhamdulillah, apabila Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan untuk mengimarahkan kembali masjid. Subhanallah, satu perkara yang sangat indah. Asal kita itu hina, dari air mani yang hina. Namun apabila Allah nak muliakan kita, maka Allah letakkan kita di tempat yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allah itu mengatasi hak segala-galanya. Kita tunaikan hak Allah dahulu, barulah hak kita ini akan disempurnakan. Hak Allah ni, Allah suruh iblis, yang mana sebelum itu Azazil lah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan hidup kita ni bermula dengan kisah iblis lah, dan kisah Nabi Adam AS. Bermula kisah Nabi Adam AS, kisah iblis itulah datangnya cerita kita. Iblis diberi tugas, ada dua. Nabi Adam AS diberi tugas, iblis yang nama Azazil pun diberi tugas. Iblis gagal melaksanakan tugas, Nabi Adam AS berjaya melaksanakan tugas. Kata iblis ni, dia pencetus. Apa cetusan dia? Dia akan cetusan dia adalah mencetuskan perbalahan, mencetuskan provokasi. Kerana apa? Rasa diri berkuasa. Baik, maka bila diri merasakan aku berkuasa dan mulia, itulah yang akan hancur binasa. Hak kita akan terlaksana dengan sempurna. Memang, tak usah bimbang, hak kita memang macam-macam benda yang kita nak kat muka bumi ni, setelah kita menyempurnakan hak Allah terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya manjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Lagi sekali kita dapat bertemu pada malam yang penuh barakah ni, Sayyidul Ayyam Yaumul Jumaah. Sama-sama kita mengisi masa kita ini dalam konsep pengajian secara online berkitab insya-Allah. Dan kita cuba untuk istiqamah di dalam amalan ini. Mudah-mudahan padanya mendapat fadilat yang besar di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan dengan istiqamahnya kita untuk istiqamah dalam menuntut ilmu ini, maka Allah kurniakan kita kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Bagi memberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ni, sementara menunggu sahabat-sahabat kita lain masuk, mari kita mulakan yang dah ada ni insya-Allah. Kita mulakan dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Dengan pembukaan bacaan umul kitab Fatihah ini, moga-moga Allah bukakan pintu rahmatnya, bukakan pintu kefahamannya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan sepanjang kuliah kita pada malam ni diberkati oleh Allah dan diberikan kefahaman olehnya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada malam yang penuh barakah ni, Yaumul Jumaah Sayyidul Ayyam, amalan yang sangat dituntut oleh Allah SWT itu adalah dengan memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Mari kita sama-sama perbanyakkan selawat kata Nabi SAW. Dalam erti kata dengan sebenar-benar penghayatan kepada baginda junjungan mulia baginda Nabi SAW, selawat kita sebanyak-banyaknya pada malam yang penuh barakah ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli
alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Al-tajalli sifatullah, sifat menjadi kalam Allah. Terangkan hati kami seperti hati Nabi Muhammad, pesuruh Allah. At-tajalli sifatullah, sifat menjadi kalam Allah. Terangkan hati kami seperti hati Nabi Muhammad, pesuruh Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Kalau tidak kerana Nabi SAW, maka kita tiada apa pun. Kita tidak akan ada apa-apa pun yang mana nak dinisbahkan dengan kebaikan. Kerana kebaikan itu hanya daripada Nabi, baginda Nabi SAW. Hanya daripada baginda Nabi SAW. Itu sahaja. Terjadinya semua perkara ini adalah kerana kebaikan itu semua datang pada baginda Nabi SAW. Jadi adalah tidak patut bagi kita ini yang banyak bercerita tentang diri, sedangkan diri kita ini yang baik, iaitu mahmudah, itu sebenarnya menisbahkan kita, mengingatkan kita baginda Nabi SAW. Hidup ni bukan cerita tentang perihal diri kita. Hidup ni perihal tentang Allah dan kekasihnya. Itu dia, tentang Allah. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, untuk menyembah Allah, mengenal, liya'rifun. Kata mufassirin, liya'budun itu diterjemahkan juga dengan liya'rifun, mengenal Allah. Sudah pasti bila kata mengenal Allah, siapakah yang bertanggungjawab memperkenalkan kita kepada Allah? Itulah baginda Nabi SAW. Jadi bagaimana kita hari ini mengaku-ngaku umat Nabi SAW tetapi kita tidak mampu menghayati perjuangan baginda Nabi SAW itu dengan membawa manusia untuk mengenal kepada Allah SWT. Dan kita tidak pun berbanyakkan selawat kepada baginda Nabi SAW. Kita tidak perbanyakkan selawat. Sedangkan ini satu arahan daripada Allah SWT. Lazimilah selawat. Jaga selawat, jaga solat, jaga selawat. Jaga solat, hablum minallah. Jaga selawat itu juga membawa kita, menghubung kita kepada Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah suruh Nabi SAW kata pada umatnya, pada manusia, kalau benarlah kita ni cinta pada Allah, pastikan kita ikut Nabi. Bermula dengan salawat. Salawat. Salawat kata baginda Nabi SAW. Untuk menghilangkan diri kita ini, kita kena banyak sebut selawat pada Nabi. Sebut tentang Nabi, selawat pada Nabi, hilang diri kita. Sebab yang baik-baik itu semua pada Nabi. Mahmudah, Ahmad, Muhammad, yang baik-baik semua pada Nabi. Kita ni ikut siapa? Ikut Nabi lah. Perangai ikut Nabi. Sekali sayang ikut Nabi. Semua nak ikut Nabi SAW. Tak ada ikut kita. Mana ada kita? Aku tak ada. Siapa yang cuba nak ikut aku, bermakna dia bersalahan dengan jalan Tariq Nubuwah. Bermaksud dia akan mengikut nafsu. Bila kata ikut nafsu, maka siapakah yang akan mendorongnya? Itu iblis. Laknatullah. Jadi jaga selawat, jaga solat, jaga khidmat, jaga aurat. Jadi ini perkara-perkara yang mesti kita lihat. Sebagai nampak seperti kulit syariat kan. Tapi percaya atau tidak, kulit akan menjaga isi. Dengan selawat itu akan menjaga isi. Menjaga di mana? Menjaga hati. Selawat kepada Nabi SAW itu adalah akan menjaga hati kita. Sebab kita nak hati kita ni dibersihkan sebagaimana dibersihkan oleh Allah Ta'ala itu melalui bagaimana Allah Ta'ala membersihkan hati Nabi SAW 2 kali. Ketika dilahirkan dan ketika nak Isra' wal Mi'raj. Maka kita pun nak begitu. Kita nak hati kita dibersihkan, tuan-tuan. Hati kita ni penuh dengan lara kalau tidak ada Nabi SAW. Hati kita ini akan berpaling daripada Tuhan, pada Allah. Kita akan pergi pada makhluk. Maka datangnya baginda Nabi SAW mengingatkan kita kembali untuk kembali pada Khaliq, yakni Allah Azza wa Jalla.
Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menghayati apatah lagi dalam perbahasan kita ini dalam syarah hakikat kehidupan dan lisanul haq ini memang berteraskan kepada baginda Nabi SAW. Itulah akhlak baginda Nabi SAW yang berteraskan kepada 4 sifat wajib bagi baginda Nabi SAW. Dan dalam syarah kitab hakikat kehidupan kita dah syarah dah habis 4 sifat itu. Dan apabila kita masuk pada perbincangan lisanul haq ini masih lagi bersandarkan kepada 4 perbincangan teras itu. Kita tidak akan lari daripada 4 teras ini. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada yang dah bersiaran bersama dengan saya pada malam ni. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji Mak Muda tu, dia tag nama. Masya Allah. Boleh ikut bagaimana Tuan Haji Mak Muda dengan sampel yang bagus itu. Nampak tag. Ataupun blast. Kalau tak tag macam tu pun boleh blast. Sebarkan. Tabligh tu sampaikan. Kita dah mengaji hakikat kehidupan. Siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Sampaikan. Jangan takut untuk menyampaikan kebenaran. Kita dah jadi ejen kebenaran. Kalau tak pandai nak berkata-kata, sampaikanlah apa yang dikata. Cukup. Tak pandai nak syarah ustaz, tak pandai nak kata, tolong sampaikan apa yang dikata. Apa yang disyarahkan, kita sampaikan. Biar ramai lagi, mudah-mudahan. Kita nak pahala, kita dipanggil pahala jariah. Kita nak menumpang pahala. Kalau kita nak beramal seorang tak mampu, tuan-tuan. Ingat konsep kita ni, konsep la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau saya nak beramal seorang-seorang, tiada daya saya. Maka asbab kuliah ini ada yang Allah gerakkan hati, Allah ba'id, Allah bagi dia bangkit, kemudian dia berubah. Saya boleh tumpang pahala. Masya Allah. Kalau harap diri sendiri tak mampu, tuan-tuan. Begitu juga, Allah takdirkan saya untuk berceramah, untuk berkata-kata dengan sifatnya. Ini mutakalliman. Berkata-kata ni bukan dengan lidah saya, dengan mulut saya, tetapi dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Allah pilih saya berkata-kata, kemudian menyampaikan. Saya berusaha untuk menyampaikan kepada tuan-tuan sidang jemaah mata Allah Ta'ala. Setiap malam insya-Allah dengan kudrat Allah Ta'ala yang berikan ini, maka mudah-mudahan kalau saya nak beramal seorang-seorang tak mampu kerana sifat saya lemah. Maka dengan amalan ini menyampaikan. Asbab dengan kata-kata itu terdetik hati nak berubah. Saya tumpang pala. Tumpang pala. Begitu juga dengan tuan-tuan sidang jemaah mata Allah, tuan-tuan sidang jemaah yang dimuliakan. Jangan kita ada lemah. Jangan kita terpedaya dengan iblis. Lemah kita dalam mengajak manusia ke jalan Allah. Dengan mungkin kata-kata mungkin yang orang kata, betul tak ini. Yang ragu-ragu, jangan bimbang. Jangan lagi termakan dengan kata-kata yang meragukan. Apatah lagi yang kita bincangkan ini asasnya kebenaran. Apa yang nak dibimbangkan, apa yang nak ditakutkan. Sampaikan kebenaran. Qulil haq walau kana marran. Sampaikan. Tak mampu berkata-kata, sampaikan apa yang dikata. Sampaikan apa yang dikata. InsyaAllah. Sampaikan. Alhamdulillah. Dan bersyukur pada Allah SWT. Allah kumpulkan kita semua dalam satu jamaah online ini. Walaupun kita tidak bertemu suara muka secara fizikal, tetapi jiwa kita berhubung sesama kita dengan nama Allah, dengan asbab kalimatut thayyibah la ilaha illallah, dan dengan asbab baginda Nabi SAW Muhammad Rasulullah. Kalau tidak kerana Nabi SAW, mungkin kita tidak bertemu malam ini. Kerana Nabi lah pelopor, pencetus kepada kebangkitan daripada kegelapan kepada cahaya yang terang. Kalau kita boleh mainkan lirik, ada lagu-lagu kekasih Allah tu, kita tengok tu, cuba tengok lagu tentang kekasih Allah, tentang Muhammad kekasih Allah. Cuba tengok tu, hadirmu bawa cahaya membimbing kita ke jalannya, gelap jadi terang, jiwa menjadi tenang. Siapa ada lirik tu boleh tempelkan, tampal kat bawah komen tu. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah yang mulia, hadirmu bawa cahaya membimbing kita ke jalannya,
gelap jadi terang, jiwa menjadi tenang, mengajar manusia mengenal Maha Esa. Dia Nabi kita, lambang cinta yang nyata. Aku kan setia hingga ke hujung nyawa. Sunnahmu kan ku julang, walau susah yang mendatang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu nukilan tuan-tuan. Allah ilhamkan untuk lantunan jiwa, nak menggambarkan pentingnya baginda Nabi SAW. Bagaimana gelap jadi terang, jiwa menjadi tenang, asbab baginda Nabi SAW kita berkumpul pada malam ini. Kalau tidak kerana Nabi, kita tak ada di sini. Maka marilah kita sama-sama syukur dengan kita berazam malam ni, supaya kita letakkan satu tekad, satu kefahaman yang jelas untuk menjadi ejen kebenaran, berazam menyebarkan. Azam kita sebarkan. Biarpunlah tak berapa nak faham Ustaz, tak retilah saya nak menyampaikan dalam sudut kata-kata, tetapi kita ada tugas untuk menyebarkan ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bincangkan malam ni ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersusah payah dengan perit jerih mengorbankan nyawa dan raga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam demi untuk menyampaikan kebenaran. Jadi mari kita berpenat-penat. Biarlah kita penat. Penat mendengar, penat menyalin, penat duduk, penat share orang tak mau faham-faham. Ustaz ke penulis? Ya, Allah takdirkan saya lah yang menulis. Dah masuk 4 dah. 4 lah. Pertama, hakikat cinta. Kedua, kekasih Allah. Yang ketiga, apa ya? Allahumma salli ala Muhammad. Ada 3. Yang keempat tu yang lupa satu lagi. Ada 4. 3 lah. 4 yang bukan kerana nama tu. Itu bacalah dengan nama Tuhan. Itu masih dengan mengarang. Alhamdulillah. Sebarkan. Jangan berhentikan, kerana inilah perjuangan baginda Nabi SAW. Dan iblis cukup takut dengan menyebarkan kebenaran. Allahu Akbar. Dia akan menutup jalan-jalan ilmu ni. Buat kita guyup, ngantuk mata, lemah. Itu dia. Bangkit, bangun. Bangkit, cuci muka, duduk elok. Duduk. Dan buat dengan secara formal. Kita letakkan martabat majlis ilmu. Ya. Baik, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Benar Tuan Zaim. Dia konsepnya begini. Konsep dia, kalau kita nak cepat faham, kita kena sebarkan kefahaman ini. Kita kena sebarkan. Sebab orang faham, kita dapat tempiah kefahaman. Macam tu. Ada macam tu. Sebenarnya Muhammad Allah SWT. Dia jangan takut sebarkan kebenaran. Jangan. Oh, saya tak faham lagi Ustaz. Ya, kalau tak faham tu, kalau kita syarahkan. Itu ya. Kita tak faham, kita syarahkan juga. Terbelit-terbelit nanti gang. Dia bila dah faham, dah dapat kata-kata, dah faham walaupun tak meluas kefahaman, tapi ada kefahaman. Saya tengok, saya perhati, walaupun saya tak like, saya tak tulis komen, saya perhati yang mengikuti pengajian ni, saya perhati kat wall. Hati-hati dengan tulisan. Saya perhati, ada kata-kata yang mula dah, dia panggil ada zauq dia, ada dia punya isi dia.
Itu penting. Anda akan perhati siapa yang memperhalusi hakikat kehidupan ni dan lisanul haq, kalam-kalamnya. Cuba perhati, Allah takdirkan bagaimana Allah izinkan, Allah Ta'ala izinkan saya menulis kata-kata di wall-wall itu. Itu semua berinspirasikan kebenaran. Tengok kata-katanya. Sampai sahabat saya tadi, Ustaz Hafizullah kata, Ustaz, Masya Allah, kata-kata tu dia tuju kepada siapa tu, kata. Maknanya betul-betul zap kena. Kan? Sebab apa? Sebab inspirasinya itu adalah kebenaran. Bukan bercerita soal perasaan, bukan kebendaan. Kita nak kurang-kurangkan. Malah kita tak mau cerita pasal perasaan ini. Perasaan ni sentiasa mengganggu kita. Kebendaan apatah lagi. Kebendaan ini keduniaan. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi dah kata dah, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah. Dunia ni terlaknat. Apa sahaja yang ada padanya laknat, illa kecuali zikrullah. Kecuali yang membawa kita ingat kepada Allah. Nampak? Jadi sedangnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh macam tulis kan, saya timbulkan persoalan-persoalan itu realiti yang berlaku dalam kehidupan. Kita tak nak kehidupan kita ini terbawa-bawa dengan perbahasan perasaan, kebendaan. Kita nak berpijak dan tertegaknya kata-kata ini dengan kebenaran. Biarpun pahit, pegang. Kalau tak boleh mampu, kita diam dulu. Sampailah Allah ilhamkan boleh berkata-kata dengan benar, sampaikan. Kalau tak mampu, diam dulu. Begitu cara dia. Kepada kerosakan. Ya, memang kadang-kadang kalam kata-kata itu memang akan pada semuanya mau belajar dan mengamalkan. Ya, benar. Alhamdulillah lah. Kalau yang terasa tu syukur alhamdulillah. Memang nak mohon terasa lah. Sebab tu saya kata dalam pengajian hakikat kehidupan ni tak ada simpan-simpan, tak ada tahan-tahan, tak ada belai-belai perasaan, minta maaf, minta ampun. Kalau nak cerita bab belai-belai perasaan, nak tahan-tahan simpan-simpan, itu bukan cerita kebenaran. Kita nak bangkit daripada lena yang dah lama kita duk diulit oleh perasaan. Sehingga kita tewas berkali-kali kerana perasaan. Bahkan penulisan kebenaran lagi yang tak berani menunjukkan kata-kata kebenaran. Ya, Ustaz Janita Harun, kelas penulisan tu dia. Boleh, insya-Allah beres. Tapi tengok tu dah pandai tak Ustazah Janita tu. Dah boleh dah tu kata-kata tu. Insya-Allah boleh, mohon pada Allah. Berkata-kata kan, berkata-kata itu dengan lisan atau tulisan. Dia samalah, tulisan atau lisan. Dua-dua ini kata-kata. Dengan kata-kata dengan nama Allah kan, kata-kata dengan Allah. Bila kata dengan Allah, insya-Allah Allah bantu. Tapi kita kena faham insya-Allah. Boleh. Boleh insya-Allah. Jadi sentapan jiwa tu penting. Jiwa ni perlu disentap. Memang kena sentap. Bila dia ingat, sebab kita ni sifat kita nasia, lupa. Bila lupa, macam mana nak ingat kan? Kalau kita buat kereta nak ke kiri, apa kita buat? Kita horn, ten. Kita terkejut. Macam tu lah. Peringatan memang akan buat satu kejutan. Kita terkejut. Lagi banyak terkejut, lagi bagus. Kita meregang otot kita. Itu dia. Terasa sebab sedang alami Ustaz, namun suka nak adapt ke yang ditujukan. Macam mana tu? Terasa, alhamdulillah, bagus. Yang penting terasa dulu. Watching from Kuwait, Masya Allah. From Kuwait, alhamdulillah. Kita ada tetamu malam ni dari Kuwait. Masya Allah. Nampak? Baik, jadi kita nak inspirasikan kefahaman kita dengan kebenaran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, mari kita simpulkan perbahasan kita pada malam ni dalam tajuk kefahaman. Jangan salah faham. Baik, jadi kalau kita lihat asas-asas kepada perbincangan nak menghindari dari salah faham. Baik. Salah faham. Allah. Salah faham ini, mari kita buat kesimpulan. Baik.
Bila kata salah faham ini, pertamanya timbul apabila kita mendapat fahaman yang salah. Kita buat ulang kaji dan kita buat kesimpulan. Mendapat fahaman yang salah tentang apa? Apatah lagi kefahaman tentang, bila sebut faham, faqih tu faqih. Yufaqihu. Faqih. Yang bahaya sekarang ini ialah salah faham dalam kehidupan. Kenapa bahaya salah faham ini? Kerana apabila kefahaman yang salah ini, kita buat ulang kaji ya. Apabila kefahaman yang salah ini, dia akan menghasilkan perkataan. Sebelum perbuatan, dia perkataan dulu. Dia akan keluarkan perkataan yang batil. Sebab dia dah salah faham. Dia dah salah faham dalam kehidupan, maka dia akan keluarkan perkataan-perkataan yang batil, yang mana perkataan yang batil ini akan mempengaruhi perbuatan. Jadi implikasinya besar. Tidak ada perbuatan tanpa ada, kalau berbuat tanpa faham itu kejahilan lah. Pasti ada kata-kata yang mendorong perbuatan itu. Dia tidak ada perbuatan tiba-tiba buat, tidak. Itu kalau tiba-tiba buat tu zombie namanya. Ya Cikgu Aida jumpa Ustaz. Ya dinilai surah Mahabbah. Jemput siapa yang ada di sana. Kita jumpa malam itu. Bila ni air 29 bulan saya akan naik di sana insya-Allah. Baik. Ya Tuan Sarif Pari sahabat daripada Terengganu, Masya Allah dah disebarkan. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Sarif. Yang bahaya salah faham dalam kehidupan melalui perkataan yang batil. Ya. Bila salah faham, apa kesan salah faham? Dia akan keluarkan perkataan yang disalah faham itu. Dia akan jadikan satu, bukan sekadar perkataan, malah perkataan ini akan jadi satu kenyataan. Dia akan buat satu kenyataan. Ni yang bahaya ni. Kenyataan, yang mana kenyataan ni akan menjadi satu pegangan. Pegangan ini akan mengganggu keimanan. Itu dia. Hati-hati. Besarnya cerita salah faham ni. Besarnya cerita salah faham ni. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka kalau kita lihat, bila dia salah faham kerana dapat fahaman yang salah tentang apatah lagi dalam kehidupan, kita fokus kepada kehidupan, maka di kehidupan dia itu akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang batil. Lalu perkataan yang batil ini akan mempengaruhi kehidupannya, perbuatannya. Maka perbuatan-perbuatan yang batil akan bermaharajalela. Sebab tu dalam saya tulis juga tentang rumah tangga tu. Itu pun satu. Sebab perbuatan-perbuatan yang batil itu menjadi ikutan kerana fahaman dia salah. Bila fahaman dia salah, dia buat. Bila dia buat juga, maka apa jadi? Perbuatan dia pun akan salah lah. Malah dia akan jadi satu kenyataan. Kan aku dah kata, nampak, dia ikut sangkaan. Bila kata fahaman yang dah salah ni, dia akan mengukur pada sangkaan semata-mata. Sangkaan je, betul tidak? Fahaman yang salah ni mesti berdasarkan sangkaan. Dia tak kaji pun, dia tak mengkaji pun, dia tak mencari kebenaran pun, dia sekadar menghukum di atas setiap yang berlaku. Sebab tu saya kata jangan ikut pengalaman. Sebab tak semua pengalaman mengajar erti kebenaran. Lebih baik belajar dulu kebenaran, kemudian tengok balik pengalaman. Ada yang boleh pakai, ambil. Yang tak boleh pakai, tinggalkan. Nampak? Jadi sangkaan. Contoh, saya buat contoh terus. Kita nak buat kesimpulan ni, saya bagi contoh. Pertama,
Dia dah dapat fahaman yang salah. Saya ambil satu kes, fahaman yang salah tentang perkahwinan. Okey. Dia tak cari pun apa makna perkahwinan. Sebab kerusuh kahwin pun satu hari je. Satu hari, 2 hari kerusuh kahwin. Itu pun dah dapat sijil nikah je pun. Itu pun quit. Tak masuk pun kelas kursus kahwin. Lagi. Umur tentu 21, 22. Tu kuntuang kanting kawan tu nak kahwin. Kahwinlah dia. Apa yang dia faham tentang perkahwinan? Bila dia tak faham, maka salah faham lah. Bila dia tak cari, kemudian dia cari tidak? Dia tak carilah. Sebab dia dah kahwin. Nak cari kefahaman. Buat apa? Dah dapat kan? Dah kahwin kan? Bila dia nak cari kefahaman? Bila berlakunya perselisihan faham. Berlakunya perselisihan faham. Perselisihan faham. Baru dia nak cari kefahaman. Kalau dia nak cari, kadang-kadang perselisihan faham itu membawa kepada penceraian. Itu pun dia tak cari lagi. Dia belajar pula dengan penceraian. Pun tak boleh juga. Okey, jadi fahaman yang salah tentang perkahwinan. Bila dia tak dapat fahaman yang salah tentang perkahwinan, maka banyak berlaku perkataan-perkataan yang batil. Perkataan yang batil. Yang batil, ini kita kena perhalusi. Semua saya belum lagi berkesempatan. Lepas ni, saya akan listkan perkataan yang batil dalam perkahwinan. Banyak. Antaranya adalah, cuba tengok, yang pertama, engkaulah satu-satunya, kaulah satu-satunya isteri ataupun cinta hatiku. Cinta hatiku. Ambil pula lagu Jamal Abdillah. Kau kekasih awal dan akhir. Ambil. Bubuh awal dan akhir dekat perkahwinan. Awaklah awal. Awaklah akhir bagi saya. Yang isteri pun kembang kuncup dengar. Perkataan yang batil ni. Apalagi perkataan yang batil keluar. Engkaulah nafasku. Ni perkataan jiwang karat ni. Engkaulah nafasku. Separuh nafasku hilang keranamu. Separuh nafasku hidup. Aku hidup keranamu. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad. Engkaulah nafasku. Apa lagi? Dalam perkahwinan, engkaulah punca rezekiku. Ya Allah. Kaulah punca rezeki. Siapa ni? Isteri. Isteri punca rezeki. Tak, dalam perkahwinan perkataan sebab dia tak faham. Kemudian apa lagi salah faham je berlaku. Kasih sayang itu, kasih sayang milik dia. Miliknya. Kasih sayang tu milik aku. Nampak tidak? Allahu Akbar. Ini yang paling famous awal dan akhir lah. Tak pasal-pasal lah awak lah yang pertama dan terakhir dalam hidup abang. Tak pasal-pasal. Awak lah cinta pertama dan cinta terakhir dalam hidup abang. Betul ke statement itu, tuan-tuan? Sebenarnya mata Allah SWT. Ya benar Tuan Ilyas. Inilah dia. Kalau kita lihat, inilah dia. Saya cuba susun balik, cuba perhati. Ini saya nak buat kesimpulan ni, banyak lagi ni sebenarnya. Cuma saya ambil salah satu. Sampel ataupun tamsil. Apabila kita fahaman yang salah, tak cari pun erti yang lebih benar, perkahwinan tidak dibina atas kebenaran, dan dia terus melalui
alam perkahwinan itu bukan dengan kebenaran, dengan kebendaan, sibuk nak memikirkan apanya nak ada di kemudian hari, sibuk dia nak memikirkan berapa lagi aset yang kena ada, maka apa yang berlaku pada perkahwinan itu? Di manakah rohnya? Di manakah isinya pada perkahwinan itu? Tak ada. Sebab itu akhirnya jangan terkejut, pasangan tu akan jadi kosong. Tu nyanyilah tu. Ya, boleh jadi syirik Puan Mazna. Saya dah kata dah tu. Keakuan ni, syirik ni. Inilah perempuan tidak suka diduakan. Saya tak nak diduakan. Kan? Takut. Yang kelima. Tulis. Saya tulis ni. Sementara kita ingat ni tulis. Ya. Takut diduakan. Takut diduakan. Dan takut menduakan. Sebab dialah yang satu. Engkaulah yang satu. Habis nyanyi semua lagu. Bubuh kat isteri. Di dalam hatiku. Nyanyi habis. Bila satu je. Engkaulah yang satu. Di dalam hatiku. Habislah. Sebut je cinta, habis. Sedangkan diduakan, menduakan ini, itu pada Allah. Bukan pada makhluk. Makhluk 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak ada bilang-bilang. Jadi ini, cuba tengok ini, apa yang berlaku. Ya Allah, banyaknya lah salah faham kita ni. Jadi, salah dalam perkataan. Bila salah perkataan, salah dalam kenyataan. Jadi perbuatannya macam mana? Bila kata engkaulah nafasku, engkaulah punca rezekiku, kasih sayang miliknya, milik aku, maka perbuatan pun akan salah. Perbuatannya akan jadi perbuatan yang batil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Laki pun statement lah. Diduakan ustaz, memang. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, benar dalam contoh perkahwinan memang khusus. Ya, bukan kata dalam khusus kahwin tu satu bab. Kita sendiri pun tak ada kesedaran nak cari. Betul tidak? Kalau nak harapkan khusus kahwin, memang tak boleh nak fulfill kan, tak boleh nak penuhi lah. Khusus kahwin ni, at least ada. Tapi kita ni kesedaran dari diri sendiri ini, adakah sejauh mana kita nak mencari kebenaran itu? Adakah kita nak mencari kebenaran setelah berada dalam kesulitan, kehancuran? Allahumma salli ala Muhammad. Jangan begitu tuan-tuan. Allah. Kalau ada jodoh nak kahwin lagi satu, okey tak? Kalau ada jodoh nak kahwin lagi satu, bukan 1, 4 terus, tak ada masalah. Bukan kalau ada jodoh, jika dijodohkan pun boleh, ataupun ditakdirkan kahwin lagi, kahwinlah. Tak ada masalah. Masalahnya sekarang adalah kita salah faham. Sebelum kita nak kahwin lagi, kahwin sekarang itu faham tidak? Itu maksud dia. Jangan salah faham. Jadi makna sekarang, cari kefahaman yang benar dengan kebenaran. Dia akan jadi sangkaan ni kan. Jadi betulkan. Sebab itu kali ni, kita akan betulkan perkataan. Lisan yang salah, perkataan yang salah, kita akan hancurkan. Contoh, apa lagi? Kahwin yang cantik, yang kaya. Ini je, kaya cantik ini bukan pada benda. Kaya cantik pada sifat. Kaya pada sifat. Nampak? Yang cantik yang halal. Cantik yang halal. Tapi kita dok faham cantik itu yang seksi. Cantik itu yang tu di luar sana. Sebab tu kita tengok cantik yang seperti orang yang buat perkara yang haram. Tak boleh. Kaya pula duk faham kaya harta. Kaya itu amal, sifat.
Kita salah faham terlampau banyak, tuan-tuan. Jadi sedangnya mata Allah SWT, sedang operasi pasang bendera merdeka, tu merdekakan jiwamu dari belenggu dunia, bebaskan jiwa dari pahaman-pahaman songsang ni. Saya panggil akidah songsang. Fahaman songsang, dah kahwin punya lama, songsang lagi jalannya. Apa jadi? Allahu Akbar. Faham dulu kahwin pertama, kalau tak faham baru kahwin kedua, ketiga. Betul tu Mak Umi, tapi nak lagi faham, buat je, fahamlah nanti. InsyaAllah. Anda kena ada niat dia, macam solat lah, nak tunggu faham, tak solat lah. Tapi nak bagi tahu, intentionnya adalah memahamkan setiap period itu. Intention, faham isi pertama, faham isi kedua, faham isi, fahamkan. Ni duk pusing-pusing, tak faham-faham. Jadi cantik tu salah faham. Cantik itu budi, cantik itu yang halal terus. Puan Sakinah Yusof nak faham begini. Cantik itu pada yang halal. Kalau cantik itu pada yang haram, kalau cantik tapi haram, itu tak cantik. Sebab tu jangan terkejut, ada perempuan yang nampaknya cantik tetapi haram. Apanya haram, Ustaz? Ya, tak ada apa-apa hubungan, haram. Akhirnya tawar. Satu. Keduanya, Ustaz, dah halal dah Ustaz, isteri ni cantik dan halal. Cantik dan halal. Tapi perangai macam haram. Sama juga. Tu senang faham tak? Perangai jangan perangai macam haram. Ataupun perangai tu haram. Perangai pun betul. Sebab tu perempuan, dia jaga gigi dia jadi halal, aurat dia jaga. Cantik nanti Allah buat dia di sisi suaminya. Jangan tergudik-tergudik, tertayang-tayang kat luar tu. Dia akan jadi tawar nanti. Cantik yang halal, dia letak pada tempatnya haram, cantik tu akan jadi pudar. Cantik tu akan jadi pudar. Cantik yang halal, letak di tempat yang halal. Jangan buat tempat yang haram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, tunggu cukup solat sampai ke sudah tak buat. Buat je kan. Ya, buat saja. Buat dan fahamkan. Buat dan fahamkan. Itu maksudnya. Kahwin. Kalau nak tunggu faham baru kahwin, dah sekarang ni, apa bergaduh-gaduh lagi ni? Orang yang faham takkan bergaduh. Betul tak? Okey, saya buat contoh. Pelajar tadika 1 hingga 5 tahun. Kemudian 7 tahun hingga 12 tahun. Kemudian naik 13 tahun hingga 17 tahun. Kemudian naiklah 18 hingga 20 plus lah. 23 plus. Kemudian dia naik lagi. 25 plus hinggalah PhD. Okay, saya nak tanya. Dalam nak menjaga, mana yang banyak bergaduh? Tentulah yang ni. Satu pelajar, 3 guru nak jaga. Maknanya ada rumah tangga yang tahap kebudak-budakan. Ni rumah tangga tahap tadika punya. Ni rumah tangga tahap tadika. Nak perhatian dia kerja. Nak kena nyuap, nak semua nak kena suap, nak kena bawa, nak kena bimbing, nak kena tengok. Itu tadika. Dia semua orang dikerahkan untuk dia. Ni tadika. Dia akan naik mula-mula lambat, dia makin naik makin kurang. Makin naik makin kurang perhatian orang pada dia. Sehingga kan Allah takdir dia dah ada PhD, malah dia pula bagi manfaat pada orang lain. Inilah rumah tangga yang profesional. Maksudnya kebergantungan dia kepada makhluk itu semakin kurang. Kebergantungan dia kepada makhluk semakin kurang. Jadi kalau kata dah faham, mana ada bergaduh? Ini kelas pun berapa kali je? Sebulan 2 kali je. Undang-undang pun tak banyak dekat PhD ni. Datang simple je. Pakai je. Biasa buat appointment. Tak terikat. Ini terikat, si ada jam loceng lagi. Tring! Punyalah tak faham. Bergaduh kerja. Cikgu asyik nak menjerit ke? Rumah tu kalau rumah tangga asyik menjerit dia kerja. Rumah tangga tadika lah tu.
terjerit. Si nak mengajuk. Budak-budak kan suka mengajuk. Tu rumah tangga tadika. Dia kalau PhD ni bukan mengajuk dah, dia bagi benefit. Dia manfaat pula. Hasil kajian dia dipakai oleh masyarakat. Dia macam tu. Jadi sama, isteri yang mantap, malah dia memberi peluang kepada isteri lain untuk bersama dengan dia. Macam tu. Tu mantap. Suami yang mantap, suami yang banyak manfaat dia kepada umat. Bukan dengan isteri seorang ke. Ada pula tu kadang bagi kupasan yang terbalik tu. Tak apalah, biarlah. Seorang senang ustaz. Yelah. Nak ibadat nak mudah je kerja kan. Buat ibadat ambil jalan mudah je. Nak seorang senang, sikit senang. Tapi nak harta nak banyak pula. Buat harta tak nak sikit. Sikit sudah lah. Baju 2 helai cukup lah kat rumah. Duit tak payahlah banyak-banyak. Nak banyak buat apa? Dia kalau buat isteri ni, pandai tau. Isteri akan ditanya tuan-tuan. Yang bagi tukang ceramah pun sama. Kadang sama naik. Kalau ada 4 isteri, 4 ditanya. Kalau 1 kan senang. Tuan-tuan, sedang jemaah mata Allah Ta'ala, bukan isteri je. Semua perkara ditanya. Summalatus alunna yawma'izin anin na'im. Semua benda Allah tanya. Nak lagi mana? Bukan kata isteri seorang, dia terlepas. Dah. Kalau isteri seorang, tapi pakai macam 4 orang, ditanya juga. Ni apa isteri ni naik lemak ni? Sampai kamu susah nak berdakwah, kamu ni hilang duit, habis banyak kat dia ni, kamu ni pakai untuk dia je. Allah tanya, ni kenapa ni naik lemak sangat isteri ni? Ingatkan seorang dah solehah dah. Tak solehah-solehah juga. Berapa lama kahwin? 20 tahun. Tak solehah-solehah. Oh, Allah kata. Jangan main-main. Jangan duk tengok. 4 habislah dia, bebanlah dia. Sedap kan kadang bercakap batil kan? Itu kan amalan individu. Kalau dengan 4 tu dia boleh beramal, tafadhal lah. Sebab tu biar orang yang berilmu lakukan. Jangan biar orang jahil yang bercakap. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad. Apa hukum bekerja dalam Islam? Harus. Semua hukum bermula dengan harus. Apabila ada kaitan dengan nafkah, jadi wajib tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Seorang pun tak terdidik lagi ustaz. Yalah kena didik lah. Didik ni sebab tu Islam mengajar kita, tugas isteri, tugas suami itu mendidik. Tugas isteri dididik. So kalau isteri yang tak terdidik, itu isteri yang tak nak menjalankan tugas dia. Tugas seorang isteri itu bersedia untuk dididik. Kalau macam pelajar lah, masuk sekolah, tak nak dididik, itu bukan pelajar, itu kurang ajar. Faham? Pelajar datang macam pelajar-pelajar saya ni, masuk sekolah. Tak nak diajar, tugas guru mengajar. Tugas pelajar, diajar. Tiba-tiba masuk, tak mau diajar. Itu kurang ajar. Isteri-isteri kena terimalah didikan. Walaupun suamimu macam mana pun. Walaupun guru tu macam mana pun. Tugas kita terima je lah. Tugas sebagai pelajar. Nanti bahagian mak pula sebagai isteri. Kan ada anak-anak. Didik pula anak-anak tu. Itu cara dia. Kalau semua faham macam ni. Rukunlah rumah tangga tu. Suami mendidik. Isteri dididik. Kan selesai masalah. Masalahnya sekarang, suami tak nak mendidik. 1. Isteri tak nak dididik. Dah tu kahwin buat apa? Buat suka-suka lah ustaz. Dah salah faham lah. Tunggulah berselisih faham sekejap lagi. Nampak? Dah kahwin, nak dididik. Dah. Kalau suami putus, yelah, teguk ke apa ke. Tapi kalau dia nak didik, dengarlah. Jangan komen banyak. Atau suami yang tak nak mendidik. Isteri ni masih ada sifat dididik kan? Nuntutlah ilmu. Nuntut ilmu lah ni macam kelas online ni. Dah dididik dah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Suami yang tak kerja jaga anak macam mana ya Ustaz, isteri kerja? Dia akan dikerjakan lah. Puan Ramlah ngah. Dikerjakan lah suami tu nanti. Benda letak protokol. Letak atas protokol dulu.
Protokol siapa yang kena keluar? Suami. Suami keluarlah, macam mana susah pun yakinlah dengan Allah. Macam mana kalau ustaz tak nak didik isteri? Kalau suami tak nak didik, kalau suami tak nak didik, dialah yang akan ditanya. Habis isteri dididik ni oleh suami je ke? Nak tanya ni, dididik ni oleh suami je ke? Yang duk tengok TV, tengok ceramah, tengok YouTube, tengok itu, grup WhatsApp itu, grup WhatsApp ini, grup WhatsApp itu, grup Tupperware, grup pinggan mangkuk, grup tu, itu untuk apa? Share hadis, share semua tu. Dididiklah. Sifat perempuan dididik, tak kisah dengan siapa pun. Malah lebih aula oleh suaminya. Beruntunglah suaminya mampu mendidik isterinya. Pahala besar. Kalau suami melepaskan tanggungjawab mendidik, pahala mendidik dapatlah ke orang lain. Rugilah. Sebab tu suami kena berguru, kena cari guru. Suami kena cari guru supaya dia boleh mendapat didikan oleh guru dan dia boleh mendidik ahlinya. Kalau tidak, isterinya dia terpaksalah. Tak apalah, abang tak pandai mendidik. Kamu belajarlah dengan simpulan-simpulan guru, abang izin. Okey, pergilah mengaji. Begitu. Pahala dapat tapi tak rasa penuhnya macam mendidik. Macam anak-anak kan. Mak-mak tak nak didik, lepas kat sekolah. Pahala guru-guru lah dapat banyak. Sebab guru-guru yang bersilatnya nak membetulkan budak-budak ni dengan perangai dia. Mak-mak ni, macam tu ke? Rugilah. Nampak? Allah Akbar. Isteri ni sifat dia dididik. So ikut je lah. Beruntunglah suami yang mendidik. Beruntunglah suami yang mendidik isteri. Dan yang paling penting, Puan Julaina, bukan beruntung suami yang mendidik. Beruntunglah isteri yang bersedia untuk dididik. Oleh siapa-siapa pun sebenarnya. So kalau dua-dua setuju bercerai, Ustaz, bagaimana? Dua-dua setuju. Dah, buatlah perceraian bersama. Dan mahkamah tu. Pergi mahkamah. Pergi bercerai. Apa masalah? Lepas tu jawab dengan Allah. Ingat, Puan Arana Ajay, penceraian ni satu pengakhiran yang akan ditanya oleh Allah. Adakah pengakhiran tu pengakhiran yang baik atau buruk? Jangan ingat bercerai itu lepas. Akan ditanya. Lebih baik langsung tak kahwin. Wan dah kahwin dan cerai. Allah tanya nanti yang dulu tu. Ada tak dosa-dosa tu, kenapa bercerai? Dia tanya. Jangan semudah-mudah itu untuk melepaskan diri, konon-konon tak nak bertanggungjawab dengan mencari jalan untuk bercerai. Ingat, kekhilafan kita dulu masih ada rekod. Melainkan taubatan nasuha, melainkan dia kahwin baru, dia tebus dengan suami yang baru. Macam dia dah gagal, samalah suami isteri. Bagus soalan. Bab rumah tangga ke malam ni? Tak, bukan bab rumah tangga ni. Ni nak cerita salah faham. Saya ambil sampel rumah tangga. Saya nak bagi kesan dia apa kalau berlaku kalau salah faham dan macam mana kita nak atasi dia, insya-Allah. Hari ni saya nak habis awal. Saya ada session dengan pelajar saya sekejap. Okey? Baik. Tengok isteri, suami, salah seorang, tak kisahlah siapa pun. Sekiranya berlaku penceraian, ingat, kita masih dipertanggungjawabkan oleh. Katalah seorang isteri, dia gagal menjadi isteri. Tak bermakna dia dah berpisah dengan suami dia bebas daripada kesalahan itu. Jadi gagal. Habis Ustaz macam mana? Taubat dan khidmat. Khidmat dengan siapa? Balik kepada waris dia. Siapa waris? Mak ayah lah. Jangan ingat hip hurray, ya ye. Cerai dia ya ye apa? Balik ke mak ayah. Khidmat dengan mak ayah. Tebus balik atau kahwin baru. Tebus balik dengan suami baru. Sekarang dapat suami baru bertinju lagi. Allah. Dah bawa 2 kes. Nak tanya cakap apa? Suami pun sama. Suami dia bercerai, kata dia gagal didik isteri dia. Ingat, kegagalan itu tidak ditebus lagi tu. Mesti ditebus dengan taubat dan khidmat dengan mak dia. Mak siapa? Mak ni lah, mak sendiri, mak suami. Khidmat.
atau kahwin baru, azam untuk didik. Jangan ingat, cerai dia, bebas. Jangan, macam kerja lah awak pernah kena buat satu perkara yang salah laku, takkan nak biar je. Jangan, saya tak bagi satu sampel yang bercerai itu bagus. Mungkin cara orang lain jawab, cara lain. Tapi cara melihat kebenaran. Mana boleh lepas tangan macam tu? Awak dah gagal, lepas tangan. Mana boleh? Islam tak ada istilah lepas tangan. Islam ni detail. Allah tak suka kita melepaskan tanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kata Nabi. Kita semua ada pemimpin dan kita akan ditanya apa yang kita pimpin. Jangan main-main. Kalau suami meninggal tapi isteri daka tak sempat minta maaf, macam mana Ustaz? Panjang cerita tu. Tak apa, dah taubatlah. Allah ni urusan Allah, dan berbuat baiklah dengan ahli keluarga suami. Mak dia, mak mentua, berbuat baiklah. Hubungkan balik tali silaturahim itu. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kahwin baru, azam untuk kahwin baru. Ingatkan tahun baru, kahwin baru, azam untuk didik. Boleh. InsyaAllah. Nak didik isteri, rajinkan baca kisah para sahabat Nabi. Si Nabi akan lihat ilham dalam bentuk Nabi marah bila Aisyah guna sarung bantalnya ada gambar Nabi marah Siti Fatimah. Ya, boleh juga Tuan Muhammad Jefrin. Nak didik kena faham lah. Kena faham bukan saja baca sirah, tetapi faham dulu apa yang Nabi ajar tentang perempuan. Perempuan ni tulang yang bengkok. Tulang yang bengkok. Nabi kata kalau luruskan, dia akan patah. Kalau dibiarkan, dia akan bengkok. Habis kat situ. Kajilah. Nabi suruh kaji. Kalau baca sirah, kadang-kadang kita ni tak faham nak aplikasi. Kadang-kadang penin. Sebab sirah ni panjang. Kita ambil falsafahnya. Ataupun benda yang lebih penting, iaitu apakah isinya kepada suruhan Nabi, hadis. Itu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi senajamah mata Allah SWT. Ustaz, macam mana pula suami dah meninggal, lepas tu tak kahwin, dan kalau ditanya kenapa tak kahwin dan berkata penat berkhidmat. Ustaz, macam mana pula suami, suami meninggal, tak kahwin. Sebut jangan batil, jangan penat, khidmat, jangan. Cakaplah tidak dijodohkan lagi. Sudah sampai masa ini dia jodoh. Jangan kita nisbahkan dengan perkataan berkhidmat, penat. Jangan. Pahala ni, jangan kita pandang benda tu perkara yang malaslah, penatlah, pahala. Jangan. Kita sila akhir bulan kadang meremehkan pahala. Patutnya macam contoh, tak payah jauh. Suami, isteri, orang saja cakap, tambah seorang lagi lah. Seorang ni pun penat je, seorang ni pun, ya Allah, bala apalah ada kat seorang ni. Ya Allah, tu kan pahala. Didik isteri kan pahala. Kenapa bala pula? Cuba pandang satu positif, satu pandangan yang positif, satu benda yang husnuzon dengan tawaran ibadat. Ambillah cabaran itu. Nabi susah payah membangunkan agama. Takkan kita nak bersenang lenang dengan agama? Susah mendidik, Ustaz. Ya, susah. Tapi saya tak putus asa, Ustaz. Kerana pada susah itulah akan adanya hikmahnya. Jadi saya sahut cabaran susah itu. Cari susah. Tu maksudnya macam tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi makna itu saya contoh. Ini tulang bengkok, nanti saya sambung. Kan panjang cerita tulang bengkok ni, Kang. Ni tulang bengkok ni dia ada kaedah dia. Dia tulang ni kita boleh ambil kias dia sebagai besi. Tulang ni ada kias dia sebagai besi. Besi kalau nak diluruskan, dia kena lebur kan. Dia kena bakar. Bakar, ketuk, baru jiru air. Dia bakar. Ini saya pernah sentuh ni. Bakar dia, leburkan dia, ketuk dia, dan kemudian barulah celur dengan air. Air nombor 4. Ni kita apa-apa lagi air kita bagi kat isteri dah.
Dah jiru, dah kata mana, kena kerja mana, potong kaki. Tu dah. Tu salah faham dari awal tadi. Perkahwinan. Ayat mana, mengayak mana, lalas. Hilang lidah. Kena potong. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Air ni nombor 4. Nombor 1, 2, 3, 4. Air last sekali. Bakar, lebur, ketuk, celur. Tu kaedah didik. Baik, jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau kita faham perkara ini dengan mendalam, maka kita akan jauh daripada salah faham. Jadi kesimpulan dia adalah, pertama, kita kena faham pada kebenaran. Ataupun faham dengan kebenaran. Faham dengan kebenaran ini apa? Dalam doa ada. Dalam doa. May yuridillahu bi khairan yufaqihu hafiddin. Okey, baik. Siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, maka Allah berikan dia kefahaman di dalam agama. Okey, baik. Jadi, kefahaman ni hanya akan dapat bila ada agama. Maknanya faham dengan kebenaran ini bermaksud agama menjadi teras. Agama ni cerita tentang apa? Bila kita kehidupan, agama berbicara tentang apa? Kekuasaan Allah. Yang ini mengenal Allah. Baik, sekarang ni jadikan aspek ataupun tajuk mengenal kekuasaan Allah ini ada pada setiap topik kehidupan. Baru kita akan dapat kefahaman. Jangan pisahkan. Jangan pisahkan kekuasaan dengan kehidupan. Jangan pisahkan. Contoh perkahwinan. Berbalik ke perkahwinan tadi. Perkahwinan ini dia kena syarahkan dia dengan apa? Dengan apa? Kekuasaan Allah. Memang ini yang diajar oleh Allah SWT. Sebab Allah kata, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Nampak? Jadi memang wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaanku, Allah jadikan pasangan di kalangan dirimu. Jadi setiap perkara itu mesti first kali apa kekuasaan Allah ada pada cerita perkahwinan ni. Kalau tak mampu nak describe, cari ilmu. Macam contoh malam ni, kita dah faham kekuasaan Allah pada perkahwinan itu bercerita tentang sifat kasih sayangnya. Sebagai contoh, kekuasaan Allah pada perkahwinan berbicara soal sifat kasih sayangnya. Sifat kasih sayangnya. Bukan sibuk cerita ragam suami isteri. Udah-udahlah. Ada pula satu tu buat satu tip. Duduk suami isteri, luahkan tak puas hati supaya kita lapang hati. Luahkan tak puas hati supaya lapang hati. Ada juga passion macam tu, ngajar orang. Geram ada. Ngajar orang, kalau kita nak senang hati, lapang hati, duduk, luahkan tak puas hati tu. Biar masing-masing luahkan, baru lega. Ya ke? Silap-silap bertumbuk ni kan. Silap lagi bulan bertumbuk ni kan. Kebesaran ilahi, sifat kasih sayangnya yang tak berbelah bagi, luas, kekal, tak berbelah bahagi, nikmat. Ini semua cerita tentang kekuasaannya. Ini barulah kita dapat kefahaman yang jelas. Nampak? Di situ barulah kita akan mengikut kefahaman itu. Barulah kita akan bertindak mengikut kefahaman yang benar. Sebagai contoh, perniagaan. Jangan pisahkan dengan kekuasaan Allah. Hari ini, terutamanya orang Islam,
sangat kritikal dengan perniagaan ni. Mesti akan ada isu tentang perniagaan. Kerana apa? Kerana dia cuba jauhkan daripada perbincangan tentang kuasa Allah. Dengan anggapan bahawa, oh ini cerita agama lah. Boleh tak jangan agamakan perniagaan ni? La ilaha illallah. Dia tak faham lah tu. Kan cerita tentang sifat dia samalah ni. Apa sifat apa ni? Sifat Razak dia. Sifat Razaknya. Cerita kita nak memahami tentang punca rezekinya. Ni kat sinilah kita nak belajar. Luas, sama. Luas. Tak habis-habis. Ghairi hisab. Tanpa hisab. Cerita apa lagi? Dijamin. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kata kunci tak nak, kalau sekiranya kita tak nak jadi orang yang salah faham, maka yufaqihu wa fiddin, letakkan din itu sebagai topik perbincangan. Kita tak akan dapat salah faham, insya-Allah. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi luahkan rahsia tak puati pemikiran silap, kefahaman benar sibukkan. Ya, luaskan hati. Hati ni diluaskan dengan perbincangan kebenaran. Jangan sempitkan dengan perbincangan kebendaan. Luaskan hati. Luaskan hati dengan perbincangan kebenaran dan kekuasaan. Jangan sempitkan dia, jangan sempitkan hati dengan perbincangan kebendaan dan keadaan. Sempit ni akan jadi sakit. Bila hati sempit dia akan sakit. Mana dia letak nafsu. Jangan. Jadi luaskan dengan perbincangan kebesaran, kebenaran. Yang macam mana kita bincangkan malam ni, insya-Allah. Puan masih tanya, sebarang perempuan teman api dan memberi semangat kepada umi saya, ia sudah tidak mampu menjadi suami yang tidak pernah memandang kebaikan. Peranan dia, tindakan seorang mak, dia ni kena belajar protokol. Anak, mak. Anak ini berbuat baik dengan mak. Bukan menjadi penasihat atau pengajar atau mengajar mak, bukan. Dalam agama kata apa? Bir walidaini ihsana. Bir walidain, berbuat baik. Maknanya, cara yang terbaik Masyidah buat adalah teruskan khidmat sehingga mak boleh mengalihkan keadaan mak tu yang ada masalah ni disebabkan khidmat kita yang superb dengan mak, sehingga mak boleh beralih daripada keadaan mak tu. Kita pun mak dah susah hati, kita pun yalah mak, kita pun yalah mak, dan mak tengok, aku tengok engkau pun aku susah hati. Tu maksud dia. Mak memang dengan dah mak perangai contoh. Kita janganlah nak overshadow. Lainlah kalau mak minta nasihat. Kalau mak minta nasihat lain. Tak payah cerita buat suami, buat ayah buat kerja ke macam mirip-mirip macam mana ke, itu tolak tepi. Itu perangai ayah tolak tepi. Perangai ayah tolak tepi. Jangan bawa cerita itu tentang ayah. Ni tentang mak dan tentang kita sebagai anak. Apa peranan anak berhadapan dengan konflik rumah tangga? Mak ayah. Kita sebagai anak janganlah menambah beban lagi kat mak dengan kita perangai pula. I tak sukalah mak macam ni. I tak sukalah mak macam ni. Mak patut menjadi contoh yang baik pada saya. Dah pula mak kata, kau ni kan. Mak tahu tak?
Hakikat kehidupan ini adalah pula kau nak syarah aku katanya. Kau nak syarah aku kat sini. Kau tak kena, kau tak kahwin lagi. Dah, tak pasal-pasal kena batang hidung. Tak payah. Sekarang ni teruskan. Mak nak makan apa, mak? Mak, alamak, biarlah mak ayah tu. Tak apa, mak. Alamak, bila lagi biarlah ayah tu nak jadi bujang kembali. Biarlah mak, tak apalah mak. Mak nak makan apa? Mak nak pergi piknik, mak nak makan angin, minta izin ayah kita keluar. Bawa mak pergi keluar. Apa awak lagi jalan-jalan ke apa? Yang dudukkan mak dengan masalah tu buat apa? Dengar lagi, ya mak. Simpati anak perempuan memang macam tu. Cepat no. Lepas tu, kalau lah aku ada suami, tak nak macam ayah. Dah pula. Mengait-ngait. Mengait-ngait. Nampak tidak? Jangan kaitkan. Mak dah ada masalah dengan ayah. Anak jangan nambah masalah dengan perangai kita konon-konon. Tension dengan masalah mak ayah. No. Dan yang kedua, doakan. Doa anak yang solehah ni kan makbul. Kan? Doa lah. Jadi anak yang solehah. Azam jadi anak yang solehah. Ramai orang, dia terlepas pandang. Ini pemahaman yang salah. Kita tengok mak ayah kita tak betul. Apa yang kita nak buat? Jadilah anak yang solehah. Biarlah mak yang dah tak betul. Tak apalah ayah ke tak betul. Tapi kita jangan tak betul juga. Kita kan ada akal, ada iman. Kita boleh kontrol diri kita dengan kefahaman yang benar kan? Jadi counter balik. Biar mak tengok. Biarlah ni Masyidah. Mak tengok kamu sejuk. Mak balik. Tak apalah, biarlah ayah kamu tu buat perangai. Ada angin kus-kus gamaknya. Tapi mak sejuk tengok kamu ni. Tak apalah mak. Mak besar pahala mak. Mak sabar macam ni. Saya pun terinspirasi dengan mak. Saya kagum dengan mak. Mak boleh bersabar dengan perangai ayah ni. Mak memang hebat mak. Hebat mak. Hidup mak. Angkat spanduk. Sokong mak. Oh betul. Ni dah tambah sedih lagi. Kesimpulan je Puan Masyidah. Hadapi dengan kebenaran. Jangan hadapi dengan perasaan. Jangan terkesan dengan keadaan. Jangan termainkan oleh perasaan situasi rumah tangga tu. Biarkan benda tu. Biarkan kat situ. Okey? Baik. Ya. Anak buat je baik. Tak ada masalah. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT, saya kira cukup setakat tu dulu pada malam yang penuh orang. Itu kesimpulannya, kefahaman letakkan kepada kebenaran, letak pada perbincangan tentang kekuasaan Allah, kelak akan terhindar daripada kebatilan. Letakkan dulu tu. Jangan pisahkan daripada kekuasaan Allah. Itu prinsip dia. Apa-apa pun, apa ni mesti ada mesej kuasa Allah ni. Apa kuasa Allah aku nak tengok ni. Barulah kita akan dapat kefahaman. Kalau tidak, kalau nak tengok dari sudut kebendaan, kalau nak tengok dari sudut keadaan, kalau nak tengok dari sudut perasaan, semua boleh. Tapi isunya apa? Kita bimbang, jantikan salah faham. Bila salah faham, apa jadi? Kerosakan lah. Jadi kerosakan. Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, cukup setakat itu dulu. Mudah-mudahan kita sedikit sebanyak dapatlah sedikit kefahaman ataupun banyak kefahaman daripada perbincangan kita ini, terutama dalam bab jangan salah faham. Kita salah faham kerana kita salah letak kefahaman. Kita letakkan kepada kebendaan, itu yang menyebabkan kefahaman itu jadi salah. Jadi adalah lebih baik kita kembalikan kefahaman kita itu dengan kebenaran, cari kebenaran, belajar untuk mengenal Allah Ta'ala dengan benar melalui perbahasan kita. InsyaAllah banyak Allah bantu kita untuk faham. Mudah-mudahan berkat dengan malam Jumaat ini, dengan salawat kepada Nabi SAW, Allah berikan kita semua yang menonton malam ini kefahaman yang luas, hati yang lapang, rezeki yang berlimpah ruah tanpa hisap untuk kita semua pada malam insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita semua pada malam ini dipilih oleh Allah untuk dimasukkan dalam syurganya tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira cukup setakat itu dulu. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan selawat, banyakkan selawat, jaga solat, jaga khidmat, jaga aurat, insya-Allah. Hati-hati dengan apa yang kita lihat supaya tak mengganggu apa yang kita ingat. Ingat? Jaga-jaga jangan apa yang kita lihat supaya tidak mengganggu apa yang kita ingat. Baik, insya-Allah mudah-mudahan Allah bantu kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Kita bertemu lagi pada siaran yang akan datang insya-Allah.
pada esok malam, insya-Allah jika tiada arah melintang, kita akan bersiaran lagi pada siri yang seterusnya pada malam esok dalam kuliah pengajian online Lisanul Haq. Insya-Allah teruskan menyebarkan kebenaran, like and share. Sila like and share dan sebarkan pengajian kita ini biar ramai lagi yang mendapat manfaatnya, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih Farah dan suratul Asr. Subhanakallah wa la ilaha illa Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa zina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.